Perkembangan kes dua bekas pegawai kehakiman. Ramzidah binti Pihin Dato Kesuma-Diraja Kenal Bersara Haji Abdul Rahman tertuduh pertama dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udana Khatim Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin tertuduh kedua hadir di Mahkamah Rayuan pada petang tadi. Pada 15 Januari 2020, tertuduh pertama telah disabitkan bersalah atas kesalahan pecah amanah dan kedua-dua tertuduh telah disabitkan bersalah bagi kesalahan pembersihan wang haram oleh Yang Arif Hakim Luga Mawson. Tertuduh pertama telah dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara, manakala tertuduh kedua telah dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Dalam kes yang sama, tertuduh kedua telah didapati tidak bersalah bagi 2 daripada 5 kesalahan pembersihan wang haram. Pihak pendakwa raya telah memfailkan rayuan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan kerana ia adalah jelas tidak mencukupi dan juga rayuan terhadap pembebasan ke atas tertuduh kedua. Sementara itu, kedua-dua tertuduh merayu terhadap pensabitan yang telah dijatuhkan. Tertuduh kedua juga merayu terhadap hukumannya dan meminta supaya hukumannya direndahkan. Kes rayuan tersebut dijadualkan untuk diperdengarkan di Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Yang Arif Hakim Michael Peter Burrell pada 14 hingga 16 Jun 2021. Kedua-dua tertuduh yang diwakili oleh Sheikh Nordin bin Sheikh Muhammad memohon bagi rayuan ditangguhkan pada sesi yang lain dan jika dibenarkan juga telah memohon bagi mereka dilepaskan atas ikat jamin mahkamah sementara menunggu rayuan didengar. Timbalan-timbalan pendakwa raya Hajah Suryana Haji Radin, Dayangku Didi Nuraza Pangeran Abdul Latif dan Muhammad Kamarul Afian bin Abdul Rahman yang hadir bagi pihak pendakwa raya telah membantah permohonan mereka. Sebagai sebahagian daripada hujah pendakwaan, ia juga telah ditekankan bahawa kes berkenaan sudah lama ditangguhkan sejak tahun lalu kerana pandemik COVID-19 yang melanda. Pihak pendakwa raya juga menyatakan bahawa tidak ada alasan luar biasa atau istimewa yang dapat menyokong permohonan mereka. Yang Arif Hakim Mahkamah Rayuan bersetuju dengan bantahan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya dan menolak kedua-dua permohonan tertuduh. Hari pertama bagi kes rayuan tersebut akan didengarkan pada 14 Jun 2021 pada pukul 9.30 pagi di Mahkamah Rendah. Penggunaan instrumen-instrumen kewangan Islam secara maksima seperti pelaksanaan kewangan sosial, sukuk dan teknologi kewangan Islam boleh memberi impak positif kepada kemajuan industri kewangan Islam masa kini. Berucap semasa Majlis Perasmian Persidangan Pasaran Modal Islam Brunei Darussalam (BICAM), Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Authority Monetary Brunei Darussalam AMBD menekankan potensi kewangan Islam sebagai pemangkin kemajuan sosioekonomi mengambil kira kesan positif sosial dan persekitaran yang boleh diperoleh melalui pulangan kewangan yang dihasilkan. Justru itu, menurut Yang Berhormat Pihin Orangkai Seri Kurnia, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, kerjasama berterusan antara pihak berkepentingan dan pemain utama industri adalah penting dalam merealisasikan visi pertumbuhan ekonomi yang lestari, inklusif dan berdaya tahan. Perasmian sidang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. In Brunei Darussalam, various nationwide efforts had been undertaken to enhance the well-being and social economic welfare of its people, as stipulated in the Wawasan 2035, with greater emphasis on high quality of life for all. Islamic social financial instruments such as zakat, wakaf and sadaqah have been playing key roles domestically by both formal and informal channels to uplift the livelihoods of the underprivileged. Nevertheless, this remains
there remains space for improvements, particularly in developing a more diverse set of financial instruments in the local market in line with the Maqasid Ash-Shariah. Dayang Haja Rokia binti Haji Badar, pengarah urusan AMBD, selaku pengerusi ahli lembaga pengarah BILIF, mengongsikan usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh AMBD untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai hub antarabangsa bagi kewangan Islam. Ia termasuk kepentingan pelaburan lestari, bertanggungjawab dan berimpang SRI. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Azmi bin Omar, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif INSEM Malaysia, sementara itu membentangkan kertas kerja bertajuk Feeling an Inclusive and Sustainable Future Through Islamic Capital Market. However, if you look in the context, what is interesting is in the conventional system. Dan kertas kerja bertajuk Stimulating the Development of Islamic Capital Market Sector, A Story from Indonesia, dibentangkan secara maya oleh Yang Berhormat Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kewangan Republik Indonesia. And advancements of Islamic economic and financial market globally in the future. Persidangan 2 hari bertujuan memberi peluang kepada para peserta bertukar pandangan serta fikiran mengenai isu dan cabaran berkaitan pasaran modal Islam. Sidang diadakan bagi menyokong inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mengendalikan pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MICE. Pada tahun ini, penganjuran persidangan antarabangsa Islam di Alam Melayu Icon IMAD kali ke-10 diadakan sebagai pengisian dalam persidangan pertengahan tahun Brunei MICE. Persidangan Icon IMAD bertujuan untuk membincangkan dan mengongsikan isu dan cabaran yang dihadapi oleh dunia Melayu dalam mengekalkan identiti Melayu Islam dan mengetengahkan hasil kajian berkenaan Melayu Islam melalui pelbagai bidang pengajian Islam agar dapat dimanfaatkan ummah dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, dalam ucap tamanya semasa majlis perasmian persidangan Icon IMAD pagi tadi berpendapat tema persidangan melestari Islam di alam Melayu di era kontemporari adalah signifikan untuk diketengahkan kerana sangat banyak cabaran semasa yang dilihat cuba untuk menggugat kekuatan pegangan masyarakat di Kepulauan Melayu terhadap agama Islam. Saya optimis bahawa pertemuan para tokoh, pakar dan penyidik serta agensi yang bersesuaian dari negara serumpun dalam Icon IMAD ke-10 ini akan dapat menyegarkan dan memugarkan lagi pahaman masyarakat tentang betapa suci dan luhurnya ajaran Islam itu. Islam telah ternyata bukan setakat melahirkan warga negara yang baik, bahkan menciptakan intelektual ummah yang lebih kompeten. Kita selaku masyarakat di alam Melayu ini sepatutnya mensyukuri nikmat yang besar ini, iaitu apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat hidayatnya dan menjadi rantau yang memilih Islam sebagai anutan dan pegangan hidup. Sementara itu, dalam ucap tama, Profesor Dato' Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti, Profesor di Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa bertajuk Melestarikan Islam di Dunia Melayu, melahirkan penghargaan mengenai pendekatan negara yang meletakkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam perlembagaan negara. Ia juga tercatat dalam pengisytiharan kemerdekaan bahawa negara mendukung demokrasi bersendikan Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam melestarikan Islam dunia Melayu, asas akidah harus diperkasakan. Pendekatan Universiti Islam Sultan Sharif Ali menjadikan akidah Ahli Sunnah Jamaah sebagai subjek trust kepada semua pelajar di universiti ini adalah sesuatu yang harus menjadi ikutan kepada institusi pendidikan tinggi Islam di negara Islam khas yang di rantau ASEAN ini. Ini bagi memahamkan generasi akan datang kepentingan akidah dalam sebuah negara dan kesahihan akidah Islam yang kita dukungi. Ia juga menjadi sumber perpaduan rakyat
dan mereka bolehlah menumpukan tenaga dalam membangunkan negara dengan keilmuan dan kepakaran masing-masing. Persidangan tahun ini diadakan dalam keadaan berbeza daripada penganjuran sebelumnya. Penganjuran kali ini dibuat secara hybrid yang mana pembentangan akan digabungkan antara pembentangan fizikal dan juga secara imej maya. Persidangan 2 hari tersebut dianjurkan dengan kerjasama UNISA dengan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Malaysia, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia dan Kolej Pengajian Islam Universiti Prince of Songkla. Antara yang hadir, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Ikon IMED kali ke-10 diteruskan dengan pembentangan perdana daripada 4 ahli panel dengan 3 kertas kerja dibentangkan secara dalam talian dan 1 pembentangan secara fizikal. Pembentangan berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi Hamad, pemangku pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Malaysia, melalui kertas kerjanya bertajuk Melestari Islam di Alam Melayu melalui pengajian Usuluddin menyentuh mengenai cabaran utama yang dihadapi dunia Islam ketika ini. Kehilangan identiti ataupun jati diri umat Islam. Sementara kertas kerja bertajuk Kajian Sains sebagai Perkembangan Kajian Islam Kontemporari di Indonesia pula disampaikan oleh Profesor Dr. H. Supiana, Direktur Pasca Sarjana Universiti Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, menyentuh mengenai perkembangan kajian Islam dalam era kontemporari. Profesor Madya Dr. Ibrahim Narong Raksaket, Ketua Program Siswazah Fakulti Sains Islam Universiti Prince Songkla, Thailand pula membentangkan kertas kerjanya bertajuk Roles of Pondok in Preserving Muslim Identity in Thailand. Manakala kertas kerja yang bertajuk Falsafah MIB dalam Melestari Pendidikan Islam di Negara Brunei Darussalam dibentangkan oleh Dr. Mariam binti Abdul Rahman, pensyarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Menerusi pembentangan ini, sebanyak 10 resolusi dihasilkan. Resolusi disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anis Malik Toha, Timbalan Dekan di Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Islam UNISA. Tolak ansur, sopan santun, ramah tamah dan seumpamanya. Hendaklah. Sementara itu, pada persidangan sebelah petang, beberapa orang ahli panel dari dalam dan luar negara membentangkan beberapa topik semasa persidangan antarabangsa Islam di Alam Melayu ke-10. Dalam kertas kerja bertajuk Perusahaan Padi di Negara Brunei Darussalam dan Nusantara, Tuntutan Islam dan Jaminan Sekuriti Makan disampaikan oleh Profesor Madya Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, pensyarah Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam menekankan tentang tuntutan umat Islam mengusahakan pertanian dan penternakan. Hadir Dr. Lili Suzana binti Haji Syamsu, penolong rektor hal ehwal pelajar dan alumni dan dekan Fakulti Usuluddin UNISA selaku pengerusi ikon IMED ke-10. Profesor Madya Dr. Haji Awang Asbol, pensyarah Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, dalam kertas kerjanya bertajuk Pentadbiran Islam Brunei, satu kajian kebangkitannya menyentuh mengenai kebangkitan pentadbiran Islam yang terbukti apabila peranan pentadbiran Islam tidak hanya terhad kepada hal-hal kekeluargaan tetapi ia dilaratkan hingga mencakupi kepada cara hidup. Dan 2 lagi kertas kerja bertajuk Kaedah Komunikasi Guru terhadap Kanak-kanak dalam Tahfiz Al-Quran dan Sumbangan Bukan Islam kepada Masjid disampaikan secara maya oleh Dayang Safina Ismail dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Malaysia dan Dr. Hussein Muhammad Adib Termizi bin Ahmad Al-Jafari dari Singapura. Penolong pensyarah Fakulti Usuluddin selaku ahli jawatan kuasa persidangan antarabangsa Melayu melahirkan harapan persidangan kali ini akan membuahkan hasil.
Alhamdulillah, pertama kalinya Ikon Imat walaupun sudah kali ke-10 pada tahun ini diadakan secara virtual. Tahun lepas di-cancel kerana pandemik. Tapi tahun ini diadakan kembali tapi secara virtual. Dan Alhamdulillah penyataan pun masih juga memberangsangkan. Kami menerima sebanyak 64 kertas kerja dan pembentangan secara virtual online. Dan di samping itu juga setiap dalam masa 2 hari ini, tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini dengan 10 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Berita lanjut mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Dua buah keluarga yang terlibat dalam kebakaran rumah di Kampung Serdang baru-baru ini menerima sumbangan bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan JAPIM pagi tadi. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Penerimanya Dayang Rohani binti Abdullah dan Dayang Hajah Saadiah binti Muhammad. Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 10 kes aktif COVID-19 masih mendapatkan rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini, situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 244 kes dengan kes yang sembuh 231. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 103 kes. 490 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 19,348 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 583 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 129,862 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sejak pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 pada 3 Mac 2021, sebanyak 52,775 dos suntikan vaksin COVID-19 diberikan, manakala sejak pembukaan tempahan slot suntikan bagi warga emas pada 22 April 2021, seramai 4,689 orang warga emas menerima suntikan vaksin COVID-19. Warga emas tertua menerima suntikan vaksin tersebut ialah seorang wanita tempatan berumur 96 tahun. Kajian-kajian saintifik menunjukkan warga emas adalah golongan yang mempunyai risiko lebih tinggi mendapat komplikasi yang lebih teruk akibat jangkitan COVID-19 dan suntikan vaksin berkenaan telah dibuktikan boleh mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 bagi warga emas. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya mengalu-alukan dan memberikan keutamaan kepada warga emas untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mereka dinasihatkan untuk membuat tempahan slot suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi BruHealth bagi mengelak menunggu lama. Walau bagaimanapun, slot walk-in masih disediakan dengan jumlah yang terhad. Ruang khas juga disediakan untuk warga emas membuat pendaftaran vaksinasi COVID-19.
Mereka yang hadir dikehendaki memakai sungkup muka dan mengamalkan penjarakan sosial semasa beratur serta mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh pegawai dan kaki tangan yang bertugas di pusat-pusat vaksinasi. Maklumat lanjut layari laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong pagi tadi mengadakan program keagamaan bagi para tenaga pembimbing kelas bimbingan Muslimah Daerah Tutong dan Daerah Belait. Majlis berlangsung di Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kiudang, Daerah Tutong. Antara yang hadir, Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diisikan dengan beberapa persembahan keagamaan yang disampaikan oleh para tenaga pembimbing. Selain memberi peluang untuk bersuai kenal, majlis seumpamanya juga dihasrat dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan tenaga pembimbing. Memberikan dan meningkatkan lagi kesedaran serta pemahaman pemandu atau pengguna jalan raya tentang pentingnya keselamatan jalan raya merupakan tujuan takliman program kesedaran keselamatan jalan raya bagi sektor kerajaan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR yang diadakan pagi tadi. Antara isi takliman yang disentuh termasuk perangkaan kemalangan, etika pemanduan dan perundangan disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Syafiin bin Yandul dari Urus Setia Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya. Takliman yang dihadiri oleh warga Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak-pihak berkuasa itu merupakan salah satu program inisiatif Strategic Outcome Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025. Takliman yang sama akan disasarkan kepada 20,000 penjawat jawatan awam di sektor awam dan swasta. Takliman berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Berikutan terdapat beberapa pesanan baru-baru ini yang diterima daripada sebuah akaun Instagram Royal Brunei Armed Forces yang dilaporkan melakukan transaksi kewangan seperti memohon sumbangan untuk badan amal. Kementerian Pertahanan dalam siaran medianya menjelaskan, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sama sekali tidak ada kaitan tentang kewujudan ataupun gabungan dengan akaun Instagram tersebut. Kementerian tersebut memaklumkan hanya mempunyai satu akaun Instagram rasmi iaitu @mindef_brunei yang dihubungkan terus ke laman sesawang rasminya www.mindef.gov.bn. Perlu diingatkan bahawa adalah menjadi kesalahan di bawah Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34 iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Seorang pemandu dikenakan kompaun kerana melanggar Peraturan 28 Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya. Hasil siasatan mendapati pemandu syarikat Nyok Lian Transportation Services menggunakan kenderaan yang tidak sesuai dan boleh membahayakan pengguna jalan raya lain ketika melalui jambatan lebuh raya Beribi baru-baru ini. Pengurus atau pemilik syarikat disaran untuk memastikan operasi pengangkutan syarikat sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Sebarang maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas jalan raya, laporkannya dengan menyertakan gambar atau video melalui talian Darussalam 123 atau aplikasi WhatsApp talian Darussalam 8333 123.
Operasi Langis diteruskan lagi hari ini di dua buah kawasan berasingan iaitu di Kampung Orang Kaya Besar Imas dan di bangunan Abdul Wahab Kompleks daerah Tutong. Semasa operasi yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK di Kampung Orang Kaya Besar Imas, 2 orang warga negara asing diarah untuk melapor diri ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK kerana menyalahgunakan kebenaran pas imigresen. Manakala satu surat panggilan majikan juga dikeluarkan ke atas salah seorang majikan warga asing tersebut bagi membantu siasatan kes. Sementara itu, semasa operasi yang dijalankan di bangunan Abdul Wahab Kompleks mendapati seorang perempuan warga negara asing bersembunyi di dalam almari bagi mengelakkan diri dari dikesan dan berhasil ditangkap oleh pihak penguatkuasa Undang-Undang JIPK. Pemeriksaan awal mendapati seorang warga asing tersebut tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Suspek ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK untuk siasatan lanjut.